Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 45, baris yang ke-9 daripada bawah. Muka surat 45, baris yang ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Sifat-sifat yang terkandung dalam dua kalimah syahadah. Sifat-sifat yang terkandung dalam dua kalimah syahadah. Jadi didatang angka 2, nombor 2 itu nak menunjukkan banyak lah, untuk menunjukkan banyak. Tapi dia tulis dengan sifat. Sifat tu banyak dah. Dia kalau sifatun, satu sifat. Sifatun itu banyak. Ada ni. Jadi kalau sad ta marbutah, satu sifat. Sad alif ta sifat, itu jamak, maknanya banyak sifat. Jadi dia datang dah di situ angka 2 tu menunjukkan bahawa banyaklah tau sifat-sifat. Jadi kalau kita orang Malaysia lah, bahasa kita kau dah, kalau letak dah angka 2, tulis dengan sifat sa ta marbutah ke dah. Sifat banyak. Kalau tak sa alif ta, tak payah letak nombor 2 dah, sebab memang banyak dah lah. Sifat mana apa ni? Sifat-sifat. Dia gitu. Faham tak ni? Tapi di sini didatangkan dengan lafaz jamak. Sad alif ta. Lafaz jamak ni lafaz yang menunjukkan atas 3 bilangan sampai ke atas. Dia bahasa Arab ni ada 3. Mufrad, tasniyah, jamak. Mufrad, tasniyah, jamak. Orang putih ada 2 je, singular, plural. Kita orang putih, singular 1, plural 2 ke atas. Bahasa Arab dia 3. Mufrad 1, tasniyah lafaz yang menunjukkan atas 2, jamak ni lafaz yang menunjukkan atas 3, 4 sampai ke atas. Jadi kalaulah sad alif ta tu lafaz jamak dah. Sifat makna sifat-sifat, gitu. Tapi didatangkan lafaz jamak yang menunjukkan atas banyak, kemudian diletak pula angka 2. Jadi sifat. Tak apalah, ni nak cerita hak tulisan. Sebab kita sendiri pun nak sebut sifat-sifat pun tak jadi, tak ada nak sebut gitu. Sebab dia je dengan sad alif ta. Sifat. Jadi ada alif tu kan. Orang dengar kat luar pelik sebut perkataan. Kan kita kan sifat. Gitu je. Sifat. Dan kita ni sad alif ta mana sifat. Gitu. Kita kena baca ikut dia tulis lah. Sifat mana banyaklah ni 3 ke atas, tapi didatangkan pula angka 2. Jadi sifat segala sifat-sifat
yang terkandung dalam dua kalimah syahadah. Habis selesai bicara sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat haruf, disusuli bicara sifat Rasul, sifat wajib, sifat mustahil, sifat haruf. Selesai semua, nak cerita pula hak sifat Allah dan Rasul ni, yang kesemuanya 50 lah. Aqaidul iman yang 50. Tapi di hadapan dia akan ceritalah 50 ni atas pandangan yang masyhur. Atas pandangan yang masyhurnya 50 lah. Atas pandangan masyhur 50. Atas pandangan yang muktamadnya 36. Dia akan bicara nanti. Dibicara di muka surat, di muka surat 49. Dia ada tajuk di bawah tu, mengikut khilaf pada terkandung. Dia ada tajuk tu kan, muka surat 49. Mengikut khilaf pada terkandung. Hak terkandung dalam dua kalimah syahadah ni berapa semua sekali? Khilaf ulama. Atas pandangan yang masyhur adalah 50. Kemudian atas jalan yang rajih di bawah tu 36. Itu atas jalanan yang rajih. 36. Oh, didatangkan dua di sini, 50 dengan 36. 36. Atas satu pandangan laginya 58. Tapi masyhur kitanya 50 lah. Sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Jangan lupa tu, dia 20 sifat. Jadi capur semua keluar jumlah 50. Tetapi atas jalanan yang rajih, yang kuat dalil, sifat Allah yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara satu-satu 13. Wujud sampai ke kalam. Jadi sifat yang wajibnya 13, sifat yang mustahilnya 13, sifat harufnya 1, jadi 27. Betul tak? 27. 27 lah. Ada ni 13 sifat yang wajib bagi Allah daripada wujud sampai kepada kalam. Jadi sifat mustahil 13 jugalah. Jadi 13 26. Capur sifat haruf 1 jadi 27. Hak rasulnya 9. Hak rasulnya 9 lah. Sifat yang wajib 4, sifat yang mustahil 4, sifat yang harus 1. Jadi 4, 4, 1, 9. Jadi 27 campur dengan 9, 36. Hak tu hak pandangan yang rajih atas jalanan sifat 13. Rajih ni jalanan yang kuat dalil, jalanan Imam Asy'ari. Tapi masyhur kitanya atas jalanan sifat 20. Jadi atas jalanan sifat 20, sifat yang wajib 20, mustahil 20, satu harus, jadi 41 capur 9. Masyhur kitanya 50. Jadi masyhur kitanya 50.
hak pembicaraan berkaitan dengan sifat Allah dan sifat Rasul. Kemudian hak sebut tadi pula tu ada 58 pula tu. Jangan lupalah, dia ada tambah 2 sifat pula. Satunya sifat idrak, satunya sifat takwin. Kemudian kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. Jadi 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil tambahan, lawan kepada idrak, takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan, jadi 8, 58. Ni hak jalanan yang tidak masyhur, kurang dikenali, dan jalanan yang tidak rajih, yang tidak kuat dalil. Jadi 58. Kemudian kita jangan lupalah hak jadual kita dahulunya 68. Hak jadual dahulu di Masjid Bukit Payung ni boleh katakan banyak hari tu pakat beli. Seorang-seorang bukan satu. Dia nak hadiah pada orang lah. Banyak. Dalam jadual tu terkandung di bawah 2 kalimah syahadahnya 68. 68. Ini hanya kaedah cara menyusun. Hak pegangan tu memanglah sama je 50 ke 68 ke, tapi kaedah cara menyusun. Terkandung di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, termasuk beriman dengan malaikah. Lawan dia mustahil tidak ada malaikah. Ya gitu. Terkandung laginya beriman dengan kitab. Mustahil, lawan dia tak ada kitab, mustahil. Beriman dengan rasul, hak lawan dia tak ada rasul. Kan gitu dalam jadual tu. Terkandung laginya beriman dengan hari kiamat. Mustahil, lawan dia tidak berlakunya kiamat. Hak tu masuk di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi banyak 68 sungguhlah. Apa ni? Dia perici 68. Kau ni? Cuba tengoklah, boleh tengok kau ni dalam jadual tu. Jadual sifat 20. Ni nak rakung balik dah ni. Sebab selesai dah kita minggu lepas, terakhirnya bicara berkaitan dengan sifat yang wajib bagi, sifat yang harus bagi Rasul. Jadi selesailah bicara sifat Allah, dan selesai bicara sifat Rasul. Sifat-sifat yang terkandung dalam 2 kalimah syahadah. Sifat-sifat yang terkandung di dalam 2 kalimah syahadah. Terkandung ni terkandung maknawi lah. Terkandung pada makna, bukan terkandung hissi. Terkandung hak zahir sungguh gok. Macam contohnya ibu kandung akan anak. Maknanya dalam perut ibu tu memang ada anak. Hak tu hak terkandung hak hissi lah, hak zahir gitulah. Hak ni hanya terkandung maknawi sahaja. Terkandung pada makna, terkandung pada makna. Bukan kata 2 kalimah syahadah bila kita belek dia, jumpalah hak sifat-sifat yang terkandung di dalam tu. Tak ada. Terkandung pada makna. Apabila syahadah yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, terkandung di dalam la ilaha illallah sifat wujud, sifat kidam. Dan apabila penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah, terkandung pengertian dia bahawa Allah wujud, Allah sedia, Allah kekal, Allah esa. Nampak ni? Terkandung gitu.
Macam ginilah. Bila sebut kata wudu, terkandung di dalam tu basuh muka, basuh tangan, gitulah. Sebut kata wudu, terkandung di dalam tu basuh muka, basuh tangan, macam tu. Jadi bila sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terkandung di dalam tu akan sifat Allah dan terkandung akan sifat Rasul. Itu dipanggil terkandung pada makna, bukan terkandung pada hisi, bukan. Terkandung pada hisi, terkandung maknanya ibu kandung anak. Dalam perut ibu tu ada anak. Itu dipanggil terkandung hak hisi, hak terkandung sungguhlah. Hak ni hanya terkandung pada makna, pada terkandung maknawi, terkandung pada makna sahaja. Bukan ada di dalam dua kalimah syahadah itu akan aqaidul iman yang 50, bukan. Tapi terkandung pada pengertian, pada makna. Kesemua sifat Tuhan yang 41 terkandung dalam kalimah, yakni dalam makna kalimah la ilaha illallah. Jadi 40 sifat terkandung dalam kalimah, dalam makna kalimah la ilaha illallah. Apa terjemahan kepada la ilaha illallah? Maknanya, terjemahan dia tiada Tuhan, tiada Tuhan melainkan Allah. Itu terjemahan. Tiada Tuhan melainkan Allah, itu dia sebut terjemahan. Iaitu tiada Tuhan melainkan Allah. Iaitu tiada Tuhan melainkan Allah memberi faedah akan mengaku dengan tak ada Tuhan yang lain daripada Allah dan menetapkan Tuhan yang sebenar bagi Allah jua. Iaitu makna bagi la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, iaitu memberi faedah akan mengaku dengan tak ada Tuhan yang lain daripada Allah dan menetapkan Tuhan yang sebenar bagi Allah jua. Hak ni disebut keesaan. Sebab itulah walaupun nanti apabila dibahagikan yang terkandung di bawah la ilaha illallah, istighna iftikar tu nanti sifat wahdaniyah terkandung di bawah iftikar sekalipun, tetapi asas daripada la ilaha illallah adalah mengaku dengan tak ada Tuhan yang lain daripada, tak ada Tuhan lain, hanya Allah jua Tuhan, dan menetapkan Tuhan yang sebenar bagi Allah jua. Makna apa ni? Keesaan. Sebab tu kita bicara berkaitan dengan ini berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dibina atas asasnya adalah wahdaniyah, keesaan. Kita bicara sifat Rasul, dibina atas asasnya adalah amanah. Tu. Dibina atas asasnya adalah amanah. Nabi Rasul ni sama sekali tidak melakukan perkara yang dilarang. Pasti Nabi Rasul tidak dusta. Pasti Nabi Rasul tidak sembunyi wahyu. Sebab dusta adalah satu perbuatan khianah. Sembunyikan wahyu adalah satu perbuatan khianah. Apabila Rasul bersifat dengan sifat amanah, pasti Rasul sidik.
Bila rasul bersifat dengan sifat amanah, pasti rasul tabligh. Jadi bicara rasulnya adalah bicara asas sifat amanah, sifat ismah. Maka Nabi Rasul ni ismah, terpelihara daripada melakukan perkara yang dilarang. Nabi Rasul pasti benar, Nabi Rasul pastilah menyampaikan. Ada. Itu bicara sifat Rasul. Kalau bicara berkaitan dengan sifat Allah yang terkandung di bawah la ilaha illallah adalah wahdaniyah atau asas dia. Tapi nanti masuk perinci nanti wahdaniyah akan terkandung di bawah iftikar. Kemudian hak berkaitan dengan nak rumus kembali hak berkaitan dengan pembicaraan sifat Allah, sifat Rasul yang terkandung di bawah di dalam dua kalimah syahadah. Itu balik kepada awal pembicaraan kitab kita berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan iman, berkaitan dengan ihsan dahulu di awal kitab. Kemudian antara Islam dengan iman, apa dia rukun asas kepada Islam, iaitu dua kalimah syahadah. Apakah dia rukun asas kepada iman, beriman dengan Allah dan Rasul. Pada ni asas kepada Islam adalah dua kalimah syahadah, penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, penyaksian bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ada syahadah ini pasti akan terima bulat-bulat tanpa kira bicara. Ayat faridah kita dahulu, terima bulat-bulat tanpa kira bicara akan sekalian hukum hakam yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima bulat-bulat tanpa kira bicara itu adalah takrifan kepada Islam. Hak di awal kitab kita dahulu. Hak takrifan Islam. Tarifan Islam dalam kitab Fatih Faridah ni, iaitu mengaku dengan tidak fikir bicara oleh seseorang. Ada. Mana apa ni? Terima bulat-bulat tanpa kira bicara akan segala hukum hakam yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana syahadah kitanya Nabi adalah Rasulullah. Berarti hukum hakam yang Nabi kita bawa datang adalah hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, yang syahadah kita hanya Allah jua Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Maka pasti kita akan terima bulat-bulat akan sekalian perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia takrif Islam. Yang dibina atas asasnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faham kemas itu dulu, barulah pergi menyusuli rukun Islam yang kedua, rukun Islam yang ketiga sampai yang kelima. Tapi kena mati di rukun syahadah tu. Atau faham sini jadi tak memahami agama. Dia hanya kata sebagai orang Islam, saya hanya nak buat apa yang terkandung di dalam rukun Islam. Apa yang tidak terkandung di dalam rukun Islam, maka saya tak peduli. Apa maksud dianya? Maksud dianya hak dalam rukun Islam je. Mana? Dia tak bicara bab rukun syahadah. Dibicara hak rukun yang kedua sampai rukun yang kelima, sembahyang, zakat, puasa, haji. Ni je. Sembahyang, zakat, puasa, haji. Hak ni je saya nak buat. Hak tak ada dalam rukun Islam saya tak mau peduli.
Dia kata, ni orang tak faham Islam, tak faham syahadah. Ada ni. Jadi apa maksud dia? Orang lain tak mau peduli tu. Orang lain lah dalam bab janayat contohnya, bab hudud, bab qisas, bab takzir. Tak ada dalam rukun Islam. Nak peduli apa? Saya nak peduli ada rukun Islam je. Sembahyang, puasa, sembahyang, zakat, puasa, haji. Itu je saya nak peduli. Sebab tu ada rukun Islam. Hudud, qisas, takzir, tak ada dalam rukun Islam. Dalam rukun Islam tak ada. Dia tak faham rukun syahadah. Kalau begitu, dalam rukun Islam ada tak nikah kahwin? Ada tak rukun Islam nikah kahwin? Yang kamu nikah buat apa? Tak ada nikah kahwinnya dalam rukun Islam. Tak sudah nikah lah. Nak anak boleh anak juga dalam nikah pun. Kenapa kamu tidak berkahwin? Saya tak mau peduli. Hak tak ada rukun Islam. Berkahwin tak ada dalam rukun Islam. Lepas tu sampai masa nak bermuamalah, nak jual beli ni apa? Tak ada jual beli. Kenapa? Tak ada jual beli dalam rukun Islam. Ni orang tak faham agama. Sebab di rukun Islamnya, sembahyang, zakat, puasa, haji hanya bahagian dipanggil apa? Ibadah. Lepas tu muamalahnya di mana? Munakahatnya di mana? Janayatnya di mana? Ni. Hak ni nak kena mati di syahadah. Ada ni. Kemudian sebagai orang Islam yang terima bulat-bulat tanpa kira bicara apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahadahnya penyaksian Nabi adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, terima segala-gala ni. Bukan hanya ibadah, muamalah, munakahat, janayah, kena terima juga berkaitan dengan adanya malaikah, adanya qiyamah, adanya akhirah, adanya barzah, adanya syurga dan neraka. Mana ada dalam rukun Islam malaikah? Mana ada dalam rukun Islam qiyamah ke, akhirah ke, barzah ke, syurga ke, neraka ke? Mana ada dalam rukun Islam? Ada dalam rukun syahadah. Tu kata tak faham tu. Tak faham apa ni? Tak faham apa di Islam, tak faham apa di rukun Islam. Ni ngapa saja ni? Akhirnya tak faham agama. Mana ada malaikah dalam rukun Islam? Mana ada qiyamah dalam rukun Islam? Ada dalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, dalam syahadah kita yang kedua, Nabi cerita tak malaikah? Nabi cerita. Nabi cerita tak qiyamah? Nabi cerita. Nabi cerita tak akhirah? Nabi cerita. Kita sebagai orang Islam kena terima bulat-bulat. Kang, malaikah tu rukun iman. Iman bahagian hati, itu bahagian lain. Kita cerita bahagian Islam ni, bahagian syahadah ni, bahagian zahir, bahagian zahir. Beriman akan malaikah, beriman akan qiyamah, itu bahagian iman. Saya bicara sekarang bahagian Islam, yang rukun asasnya adalah dua kalimah syahadah. Pada ni bab percaya tu, bab iman. Ni bab zahir ni. Zahir kena mengaku adanya malaikat. Sebab apa? Sebab kita ada dua kalimah syahadah. Zahirnya kena mengaku berlakunya kiamat, adanya hari akhirah, adanya hari pembalasan. Maknanya kalau secara zahir di mulut, di mulut, bab iman tu hati masing-masing lah tu. Bab iman ni kepercayaan. Kita cerita ni bab Islam hak zahir. Tiba-tiba keluar di mulut dia, malaikah ni tahyul, tak ada malaikah, maka batal Islam dia. Dan iman dia tak ada daripada awal dah. Kita percaya kepada malaikah tu daripada awal dah. Tapi hak iman ni bukan hubungan dengan kita, hubungan sesama manusia.
Hak ni dia kafir di sisi Allah. Dia tidak beriman dengan malaikat, dia kafir di sisi Allah. Zahir dia orang Islam sebab mak ayah dia Islam. Islam diwarisi daripada mak ayah. Tiba-tiba dia pun keluar di mulut malaikat tak ada, maka batal Islam. Islam yang diwarisi daripada ibu bapa. Mana ada bicara Islam berkaitan dengan malaikat? Bicara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab nanti sekarang ni bicara sifat Allah, sifat Rasul, terkandung di bawah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti yang terkandung di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah termasuk malaikat kita kiamat nanti. Dia akan terkandung di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penyaksian bahawa Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi sebagai utusan Allah bawa datang cerita malaikat, bawa datang cerita qiyamah, bawa datang cerita akhirah. Ni dia akan terkandung di bawah syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mana bila keluar di mulut dia menafikan malaikat, makna dia sudah batal Islam, murtad pada hukum zahir. Iman dia macam sebut tadilah, mungkin iman dia tak pernah ada pun. Sebab Islam memanglah diwarisi daripada ibu bapa. Iman tidak warisi. Kemungkinan dia balik sebagai orang Islam pada hukum zahir, tapi dia tidak pernah pun beriman dengan adanya malaikat. Maknanya dia kafir di sisi Allah, tak pernah beriman pun. Tapi di sisi Allah. Ini bukan pembicaraan kita. Oh, sampai masa keluar di mulut, maka batal Islam. Dia tak ada syahadah, dia tidak ada. Ada. Jadi sebut kata Islam ni bukan hanya nampak semayang, zakat, puasa, haji saja. Tiba-tiba keluar di mulut dia kiamah, tak ada, bohong cerita tu. Takkan berlakunya kiamah. Takkan berlakunya kiamah. Ni dunia comel-comel, langit comel-comel, tak ada kiamah. Dia sudah ni sudah terbatal Islam, dia terbatal dua kalimah syahadah. Mati senyaplah, tak ada bangkit semulanya. Mati habislah dia kata. Tak ada hari pembalasan, hari pembahasan. Tak ada. Hidup semula, bangkit semula. Itu cerita karut-marut belaka tu. Cerita nak menakut-nakutkan orang saja tu. Cerita nak suruh ikut dia lah tu. Hidup cerita sangat, bangkit semula, ada perhitungan. Maka kamu kena ikut ajaran agama supaya kamu bangkit semula. Mana siap dengan bekalan. Hak ni cerita nak nipu orang ni. Nak seorang turut dia lah tu. Dia cerita bab bangkit semula. Dia nak menakutkan orang. Sebab apa? Supaya laku dia. Dah? Hidup bangkit semula, ada perhitungan. Kena ikut ni, kena ikut jalan agama lah. Dia kata ni orang menipu ni. Contoh. Mana tak ada, mati senyap. Maka batal Islam dia. Kafir hukum zahir. Hukum batinnya dia tak pernah beriman pun dengan hari kiamat. Dia kafir daripada asal lagi. Maknanya sebagai orang Islam bukan hanya semayang, zakat, puasa, haji, kena terima sekalian. Termasuk cerita bab malaikat, cerita bab kiamat, termasuk cerita bab muamalah, munakahat, janayah, kena terima belaka. Itu hukum Allah yang datang oleh Nabi SAW. Ingat baik ni bicara bab Islam, bicara bab syahadah. Syarat pertama untuk sah sembahyang, syarat pertama untuk sah wudu, untuk sah mandi wajib, untuk sah sembahyang, untuk sah zakat, untuk sah puasa, haji. Syarat sah yang pertama Islam. Baik. Kita bicara biasanya kalau sembahyang kok syarat sahnya suci daripada hadas, suci daripada najis, menghadap kiblah. Itu di antara. Tapi syarat sah yang pertamanya adalah Islam. Cuma dalam kitab-kitab fiqh kecil-kecil ni kita sebutlah tu.
Dia sebut syarat sah wudu Islam, syarat sah mandi wajib Islam dah sebut. Kita pun terkadang orang kita ni kalau tanya syarat sah semayang boleh jawab. Orang kita ni kalau tanya syarat sah semayang lah boleh jawab. Syarat sah wudu, rukun wudu tahulah hak 6 tu. Syarat sah wudu, syarat sah mandi wajib, syarat sah semayang, suci daripada hadas, suci daripada najis, menutup kiblah, menutup aurah menghadap kiblah. Syarat sah wudu. Waktu kena buka dalam kitab Hidayatus Sibyan. Di antaranya Islam. Di antaranya air mutlak tu di antara syarat dia lah. Antara syaratnya tidak ada sesuatu yang menghalang pada anggota wudu, anggota mandi wajib. Tidak ada sesuatu di anggota wudu, di anggota mandi wajib yang merubahkan sifat air. Itu di antara syarat dia lah. Dan syarat untuk sah wudu, syarat untuk sah mandi wajib. Kita biasanya syarat sah semayang je, syarat sah wudu tak ada. Tapi syarat sah wudu, syarat sah mandi wajib, syarat sah semayang pertama Islam. Cuma terkadang kitab kecil tidak didatangkan Islam, sebab memang tetap dah tiap-tiap ibadah yang bergantung kepada niat. Syarat sah yang pertama Islam. Tiap-tiap ibadah yang bergantung kepada niat, syarat sah yang pertama adalah Islam. Ada yang bergantung pada niat. Yang tidak bergantung pada niat tak syarat Islam. Kita faham tak? Yang bergantung kepada niat. Wudu kena ada niat baru sah. Mandi wajib kena ada niat baru sah. Sembahyang kena ada niat baru sah. Ni syarat yang pertama Islam. Apa perkara yang tidak bergantung kepada niat? Ni contoh-contoh. Menyucikan najis. Menyucikan najis adakah bergantung pada niat? Saja aku basuh najis mutawassithah ni dengan air kerana Allah. Gimana? Ada niat kita? Saja aku basuh najis mutawassithah dengan air mutlak. Boleh tahan niat lah. Siapa tak nak basuh pinggang, saja aku basuh pinggang. Basuh pinggang tu bukan hak semayang. Tak apalah maknanya. Maknanya basuh najis. Basuh najis itu syarat sah semayang tu sama dengan ambil wuduk juga. Tapi ambil wuduk lain, basuh najis lain. Ambil wuduk nak sah dikena ada niat. Sucikan najis tak kait dengan niat. Maknanya kalau orang kafir yang basuh najis itu suci juga jadinya. Baik tak syarat kepada niat. Ada ni. Ni sekarang ni najis tu orang kafir basuh. Orang kafir basuh ni kena dengan cara lah. Kena dengan cara hukum syarak kita. Dia basuh betul dengan cara. Suci ke tak? Suci. Jadi tu, jadilah. Kan dia kafir. Itu bukan ibadah yang bergantung kepada niat. Orang kafir pun jadi juga. Ada ni. Ni kita undur balik ni. Kita datang contoh lagi hak tak bergantung pada niat. Tolong orang kena ada niat tak? Saja aku tolong seseorang, ada. Kita taat pada ibu bapa, itu kebajikan belaka tu, ibadah belaka tu. Adakah dia bergantung pada niat? Saja aku taat pada bapa, dia tak ada. Ini bukan bergantung pada niat. Maka hak tidak bergantung pada niat ni, orang kafir buat pun jadi. Tolong orang tu jadi. Taat pada bapa tu jadi. Tetapi tidak dicatatkan pahala kerana belum mengucap 2 kalimah syahadah. Jikalau kemudian dia pun mengucap 2 kalimah syahadah, selama-lama ditolong orang tu pahala akan dicatatkan. Selama-lama dia taat pada ibu bapa tu pahala akan dicatatkan. Sebab apa? Sebab itu semua bukan perkara yang bergantung pada niat. Orang kafir buat pun jadi.
Tapi tidak dicatatkan pahala kerana belum mengucap dua kalimah syahadah. Mana bila dia mengucap dua kalimah syahadah, segala dosa-dosa dia diampuni oleh Allah. Segala dosa-dosa dia diampuni oleh Allah. Dan masa dia kafir itu, dia tolong orang, dia taat pada ibu bapa, akan dicatatkan pahala. Sebab apa? Sebab tolong orang, taat pada ibu bapa, tidak bergantung pada niat, maka tidak syarat orang Islam. Ada. Adapun ibadah yang bergantung pada niat, syarat yang pertamanya adalah Islam. Kalau kata kafir ni, dia reti agama. Dia reti agama dengan bahawa dia tahulah kalau berhadap besar mandi wajib. Kalau berhadap besar mandi wajib. Memang dia bangun pagi-pagi mandi wajib. Contoh. Sebab dia pun belajar juga hak agama Islam ni. Tapi dia kafir. Dia pagi-pagi dia berhadap besar dia mandi wajib. Tak sah mandi wajib dia tu. Dia masuk Islam, dia kena mandi wajib lain. Adakah orang kafir masuk Islam dia kena mandi wajib? Ini ada dua pandangan lah. Satu pandangan, hadas besar daripada masa kafir itu terangkat, tak ada semua tu. Sebab dia mengucap dengan syahadah, tak wajib dia kena mandi wajib. Satu pandangan ada, dia masuk Islam pada masa kafir dia berhadas besar, maka dia wajib kena mandi wajib. Itu ada dua pandangan lah di situ. Tapi nak ceritanya, kalau masa kafir itu dia berhadap besar dia mandi wajib, berhadap besar dia mandi wajib, tak jadi. Sebab apa? Sebab mandi wajib syarat untuk sah mandi wajib adalah niat. Maka orang kafir bukan ahli bagi niat. Di situ. Pada ni. Jadi bila sebut kata ibadah yang bergantung pada niat, termasuk wuduk, mandi wajib, sembahyang, zakat, puasa, haji, syarat yang pertama adalah Islam. Kena pastikan orang Islam. Siapa orang Islam ni? Orang ada syahadah, orang ada Tuhan, orang ada Rasul. Bila orang ni ada Tuhan, ada Rasul, Rasul bawa datang apa? Rasul bawa datang cerita malaikat, kena terima secara zahir. Rasul bawa datang cerita kiamat akhirah, kena terima secara zahir. Jangan duk tolak secara zahir. Hak beriman ni, hak ni bakti. Tanda ni. Kena terima bab ibadah, kena terima bab muamalah, kena terima bab janayah, munakahat, kena terima mereka. Tak ada dalam rukun Islam, ada di rukun syahadah. Kenapa tak ada? Ada di rukun syahadah. Apa rukun syahadah? Penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, penyaksian bahawa Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi muamalah, munakahat, janat ni siapa yang bawa datang? Nabi Muhammad yang bawa datang. Terimalah. Tiba-tiba dia kata nak ambil semayang, zakat, puasa, haji je. Bab janayah tak ada dalam rukun Islam. Dia erti agama. Tapi cakap seumpama ni bukan barang-barang orang ni. Bukan ekor-ekor orang ni. Orang yang bawa orang cakap seumpama tu. Jahilnya agama. Sebab dia kata dia hanya nak beramal hak dia rukun Islam. Lepas tu tanya balik, kenapa kamu berkahwin? Kenapa kamu nikah? Dalam rukun Islam tak ada nikah kahwin. Badan ni. Jadi nak ceritanya bukan kata ibadah, muamalah, munakat janayah je hak kena terima. Hak termasuk perkara yang gaib pun kena terima juga. Cahaya tu cahaya bab iman. Cahaya bab iman. Ada ni. Jadi iman ni dia bukan hanya percaya Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat saja. Dia kena percaya semua, kena terima semua. Terima bab ibadah, terima bab muamalah, terima bab munakahat, terima bab janayah, kena terima. Hati kena terima. Hak tadi terima zahir Islam, hati kena terima. Sebab apa hati kena terima? Sebab ibadah, muamalah, munakahat, janayah adalah yang terkandung dalam Al-Quranul Karim yang dibuat datang oleh Nabi SAW, kalamullah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena beriman semua. Termasuk ibadah, muamalah, munakahat, janayah. Bukan hanya hak nampak beriman dengan
Allah, malaikat, kitab gitu dak. Hak semua sekali kena beriman belaka. Jadi bezanya Islam dengan iman adalah Islam terima zahir, iman percaya hati. Akan apa? Akan agama. Apa agama? Perkara yang datang oleh Nabi SAW. Apa yang Nabi bawa? Cerita-cerita gaib. Nabi bawa apa dia? Ibadah, muamalah, munakahat. Nabi bawa apa cerita? Cerita bab taat batin. Taubah, ikhlas, syukur. Nabi bawa belaka tu. Zahir kena terima, hati kena percaya. Walaupun kita nampak di rukun Islam dengan rukun iman tu macam tak sama lah. Macam tak sama. Islam kita nampak sembahyang, zakat, puasa, haji. Iman kita nampak malaikat, kitab, qiyamah. Jadi nampak apa ni? Nampak macam berlainan. Berlainan pada yang tersurat tetapi sama pada yang tersirat. Ke apa? Ni ayat tu sikitlah. Pada tersurat, tersirat. Tersurat, tertulis. Tersirat, apa pengertian dia? Sebab kita nampak Islam, sembahyang, zakat, puasa, haji. Iman, malaikat, qiyamah. Contohnya. Yang tersurat tu macam lain-lain, asing. Dah sama saja. Sebab apa? Sebab kita kena bina. Asas Islam dua kalimah syahadah. Asas iman beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Itu asas dia. Jadi apabila syahadah asas Islam, beriman dengan Allah dan Rasul asas kepada iman, jadi apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahadah kita yang kedua, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rukun iman yang keempat itu asas pada rukun iman. Sebagai orang Islam kena terima sekalian. Sebagai orang beriman kena percaya sekalian. Akan apa? Akan satu perkara, yakni agama. Apa dia agama? Perkara yang datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk perkara gaib, termasuk ibadah, muamalah, munakahat janayah, dan termasuk bicara bab taat batin. Taubah, syukur, sabar, ikhlas. Itu agama belaka tu. Sebagai Islam kena terima sekalian, sebagai beriman kena percaya sekalian. Jadi akan apa tu? Sama saja, akan agama. Walaupun rukun Islam secara tersurat tu macam berlainan. Tidak, sama saja. Islam terima secara zahir akan sekian perkara yang datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman percaya hati, terima hati akan sekian perkara yang datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam bukan terhad kepada sembahyang, zakat, puasa, haji. Iman bukannya terhad kepada malaikat, qiyamah, bukan. Sekalian tu ambil mana? Ambil daripada rukun asas Islam, dua kalimah syahadah, rukun asas iman, percaya dengan Allah dan Rasul. Apabila syahadah kita penyaksian Allah Ta'ala jua Tuhan, Nabi Muhammad utusan Allah, berarti kita akan terima sekalian perkara agama yang datang oleh Nabi SAW daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima sebagai orang Islam. Laksanakan itu ihsan. Jangan lupalah, atau bahagian ihsan. Laksana bahagian ihsan. Tidak laksana, Islamnya masih lagi sah, imannya masih lagi sah, tetapi orang Islam yang beriman, yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang Islam diterima kewajipan sembahyang. Sebagai beriman, hati diterima akan kewajipan sembahyang. Tetapi sampai masa sembahyang dok pun, Islam dia masih lagi sah, iman dia masih lagi sah. Islam iman yang derhaka kepada Allah. Faham tak? Jadi maknanya sebagai orang Islam, dia terima kewajipan puasa, dia tak ingkar. Hati dia terima kewajipan puasa, tak puasa. Orang Islam yang beriman, yang derhaka kepada Allah.
Hak batal orang ni jadi batal Islam macam mana? Semayang dak pakai gawar, semayang tak wajib, semayang jadi majar. Jadi apa? Jadi apa? Sui. Apa dak sui? Apa dak sui? Bukan sewe. Sui. Apa ni? Majar. Faham majar? Cendeng. Apa cendeng? Apa? Panggil bawa ni. bawa celaka lah gitulah dah. Sui apa dak sui ni? Majar. Tak sebut majar. Macam ni. Oh, masa dak semayang dulu menega naik. Lepas je semayang, menega jatuh. Semayang ni lah dak pakar. Semayang ni sui ni. Semayang jadi majar. Batal Islam dia, kafir dia. Pada ni. Dia tak semayang cerita lain. Selagi dia tidak engkar, selagi tak hina agama, dia masih lagi orang Islam. Oh, ni bukan dah lah. Ada. Jadi hak bak laksana itu ihsan. Iman dia kena percaya hati. Kalau zahir dia khas semayang, dia okey je tapi tidak semayang. Tapi dalam hati dia tak ada pedoh semayang. Hati ni, ni bukan urusan kita ni. Dia dengan Allah Ta'ala. Lah hati dia tak ada. Tengok orang semayang pun susah. Orang tak semayang pula jadi senang. Contoh dalam hati dia. Jadi hati dia tak terima berkaitan dengan semayang. Hati dia engkar, hati dia tolak berkaitan dengan sembahyang. Maka dia orang Islam pada zahir, tapi kafir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kekal neraka selama-lamanya. Ni hatu bab iman pula. Contoh secara zahir dia kata riba haram, riba contohnya. Tapi bila hati dia haram riba, dia tak terima pengharaman riba. Maka dia Islam pada zahir tapi tidak beriman di sisi Allah, kafir di sisi Allah. Samalah dengan hukum-hukum yang lain. Ingat baik ni bab Islam iman ni kena faham molek. Dari segi Islam, bila sebut bicara hukum hudud, kisah takzir contohnya, hukum Al-Quranul Karim. Ada ni. Al-Quran perintah aqimus salah, diri oleh kamu akan sembahyang. Al-Quran perintah fal yasumhu, berpuasalah kamu. Al-Quran perintah faqta'u aydiyahuma, potong akan tangan pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Fajliduhuma, sebab oleh kamu akan penzina perempuan dan penzina lelaki. Ni Quran yang sama. Perintah semayang, perintah puasa, perintah kerat tangan pencuri lelaki, pencuri perempuan. Perintah sebab penzina perempuan, penzina lelaki. Bagi kita fahamlah ayat Quran kan. As-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki, pencuri perempuan. Ayat zina, az-zaniyatu ke ada wa depan? Ada tak waz-zaniyatu waz-zani? Depan takut tinggal waw dan. Jadi ayat zinanya az-zaniyatu waz-zani, penzina perempuan, penzina lelaki. Tadi as-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki, pencuri perempuan. Az-zaniyatu waz-zani, penzina perempuan, penzina lelaki. Kenapa zina Tuhan sebut perempuan dulu? Apa? As-sariqu was-sariqatu, Tuhan kata pencuri lelaki, pencuri perempuan. Az-zaniyatu waz-zani, penzina perempuan, penzina lelaki. Sebab apa berzina ni Tuhan sebut perempuan, nama perempuan dulu? Sebab perempuan hak kuat roda tau ke macam mana? Jangan duk napi dah, tu Quran sebut ni. As-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki, pencuri perempuan. Az-zaniyatu waz-zani, penzina perempuan dan penzina lelaki. Dia dalam Quran. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, Tuhan perintahnya faqta'u aydiyahuma, potong tangan. Itu perintah Quran. Penzina lelaki, penzina perempuan, fajliduhuma, sebat oleh kamu. Pada ni, ini perintah Quran.
Sebagai orang Islam kena terima ayat Al-Quran. Sebagai orang beriman, hati ni kena sama penerimaan kita akan perintah semayang, penerimaan hati kita akan perintah puasa, sama dengan penerimaan hati kita akan perintah kerat dengan pencuri lelaki dan perempuan. Hati kita terima sebagaimana terima perintah semayang puasa, akan perintah sebab Tuhan kata akan penzina perempuan dan penzina lelaki. Hati kena terima yang sama. Ini orang beriman. Jadi ni cerita bab iman ni. Cerita bab untung nasib hari akhirat bergantung pada iman. Hak Islam ni duduk zahir. Hak Islam ni mudah. Duduk zahir. Ni hak di iman. Sebagaimana hati kita berbunga-bunga. Bila cerita bab hukum semayang, bila cerita bab hukum puasa, hati kita kena berbunga-bunga. Bila cerita bab hukum kerat tangan pencuri sebab penzina, hati kita kena berbunga-bunga. Itu hukum Allah. Mudah-mudahan kita sempat melihat hukum agama Allah tertegak di bumi Allah sebelum kita mati. Ini cerita bab iman. Islam dan iman ni syarat untuk sah semayang puasa kita. Jadi syarat untuk sah ibadah yang bergantung pada niat adalah Islam, yang Islam yang beriman. Islam ini Islam yang beriman. Ada ni. Kalau hati kita tidak beriman dengan kewajipan semayang, kafir di sisi Allah. Kalau hati tidak beriman dengan kewajipan puasa, kafir di sisi Allah. Kalau hati tidak beriman dengan perintah kat tangan pencuri, kafir di sisi Allah. Kalau hati tidak beriman dengan kewajipan kepada hukum sebab penzina, kafir di sisi Allah. Sebab apa? Sebab tidak beriman dengan Al-Quranul Karim. Kafir di sisi Allah, zahirnya orang Islam. Melainkan keluar mulut. Ni keluar mulut. Ni keluar mulut. Semayang tak wajib, batal Islam. Puasa tak wajib, batal Islam. Kerat tangan pencuri hukum tak pakai, batal Islam. Sebab penzina hukum zalim, hukum tak pakai, batal Islam. Kalau keluar mulut. Kalau mulut tak keluar, dalam bab iman. Lepas tu pelaksanaan hukum itu ihsan. Itu bicara lain. Bab pelaksanaan kita wajib memperjuangkan. Bab pelaksanaan hukum agama Allah wajib kita memperjuangkan. Sebab kita kena ingat pelaksanaan hukum Allah dalam diri kita wajib ijma' ulama'. Pelaksanaan hukum Allah dalam keluarga kita wajib ijma' ulama'. Pelaksanaan hukum agama dalam negara wajib ijma' ulama'. Jadi kita kena memperjuangkan supaya tertegak hukum agama dalam diri kita. Hukum agama diri kita kan. Hak Tuhan perintah buat belaka, hak Tuhan larang tinggal belaka. Ni kena perjuang. Memang kita berjuang sentiasa. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Gitulah. Pandai ni. Kita sentiasa berjuang untuk menegakkan hukum agama dalam diri kita. Apa hukum agamanya? Buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang. Tapi hak Tuhan suruh ada kita tinggal. Hak Tuhan larang ada hak kita buat. Ni mana perjuangan kita ni? Menang kalah, menang kalah. Tapi kita sentiasa memperjuangkan agama tertegak dalam diri kita. Agama tertegak dalam keluarga kita. Kalau dalam diri kita pun tak boleh pegang buku dah menang kalah dalam keluarga kita. Anak bini kita tengok kita nak percaya dah. Tengok ya pun ya je. Contoh. Susahlah. Hak kita diri pun perjuangan kita pun menang kalah hak keluarga kita. Tapi kita sentiasa berjuang. Wajib. Sama juga kita nak memperjuangkan supaya agama tertegak dalam negara. Lagilah payah. Tapi kita tetap memperjuangkan. Wajib atas kita. Terlaksana ataupun tidak, serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wajib kita memperjuangkan. Ini bukan benda main-main ni. Benda kewajipan ijma' ulama'. Berjuang secara mana? Atas kemampuan masing-masing. Kita jangan nampak hukum agama dalam diri dan keluarga saja. Tapi nak macam sebut tadilah dalam diri pun gitulah kita sentiasa berjuang.
dalam keluarga pun gitulah, kita sentiasa berjuang. Sementara dalam negara pula lagilah. Sebab apa? Badan negara ni sudah membabitkan orang ramai. Diri kita seorang tak babit orang pun cukar jemaking. Diri anak bini kita yang sudah orang lain. Orang lain mana pun, orang lain daripada diri kita lah. Memanglah bawah tanggungjawab kita anak bini ni, tapi sudah diri orang lain. Payah dah lah. Anak orang lain. Bukan mana hendak anak ni orang lain, bukan anak orang lain, anak kita, tapi mana dia orang lain dah. Kita dia. Isteri kita dia. Kalau kita seorang diri kita ni pun gitu dah. Lepas tu hak orang lain ni pula, anak, isteri, lagilah sukar. Hak negara pula, tu masyarakat umum, lagilah sukar. Tapi perjuangan tetap kita wajib kena memperjuangkan. Ini bab Islam, bab iman ni kena duduk molek di hati. Kena terima akan segala perkara yang berdatang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak masalah nak Islam iman laksananya tak ada ihsan. Mana syarat untuk sempurna Islam dan iman, kena ada ihsan, kena ada pelaksanaan hukum agama. Tapi nak sah pelaksanaan ihsan, termasuk sembahyang kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, syaratnya Islam, yakni Islam yang beriman. Jaga tu. Sebab tu syarat sah sembahyang kita. Takkanlah kita nak sujud kepada Allah dalam sembahyang, tungging sujud, bengah-bengah, hukum Allah tak pakai, hukum Allah tak sesuai, hukum Allah tak jadi, dia mau sujud pada Allah buat apa? Kan pelik tu. Sujud bengah, hukum Allah tak pakai, zalim. Hukum Quran tu. Sebab apa ni? Jahil agama. Ini bab Islam, bab iman. Terutama sekali bab iman. Iman ni kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ngaji akidah ni, nak kena agama molek. Bab akidah, bab iman ni, hati kita kena terima sekalian perkara agama yang berdatang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk ngaji sifat Allah tu, nak mengenal Allah. Allah yang mengetahui segala-galanya. Bila Allah mengetahui segala-galanya, hukum Allah kita terima bulat-bulat. Sebab apa? Allah mengetahui segala-gala. Ini tujuan kita ngaji, nak mengenal Allah, nak mengenal Rasul. Bila kita kenal Allah, kenal Rasul, kita akan terima segala perkara yang berdatang oleh Rasul daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan memperjuangkan tertegaknya hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan kita mengaji ilmu akidah, ilmu mengenal Allah dan ilmu mengenal Rasul. Bicara habis berkaitan dengan sifat Allah dan Rasul, nak bicara pula terkandung di dalam dua kalimah syahadah ni. Mana apa ni? Islam dan iman tidak cerah tanggah. Islam dan iman tak cerah tanggah. Dua kalimah syahadah zahir dengan pembicaraan sifat Allah, sifat Rasul, 50 aqaidul iman ni, kepercayaan kita mengenal Allah dan Rasul ni tak cerah tanggah antara Islam, dua kalimah syahadah, dengan iman, beriman dengan Allah dan Rasul, dengan bahu mengetahui dan berpegang akan aqaidul iman yang 50 yang masuk di bawah mengenal akan Allah dan Rasul, yang menjadi permulaan yang wajib dalam agama. Mengenal Allah dan mengenal Rasul dengan bahawa mengenal akan sifat Allah dan mengenal akan sifat Rasul. Kemudian yang kita memperjuangkan tu ialah, lepas tu macam mana orang yang memperjuangkan? Orang-orang kita ikhlas memperjuangkan. Kita ikhlas memperjuangkan. Kita jangan sini-sini. Jangan sini-sini. Itu golongan suci tu. Macam mana sekarang ni sudah senyap? Itu berbentuk sindiran. Kalau golongan suci itu sudah senyap, dah kita bunyinya di mana?
Itu bukan kewajipan siapa-siapa, kewajipan semua. Senyap maksudnya apa? Apa maksudnya senyap? Dah kita nak melakukan perjuangan, kena tengok situasi, tengok kemampuan. Kalau kita tak boleh secara lantang jelas, kita secara pendidikan. Jangan kita menyindir siapa-siapa. Ada golongan suci sudah tidak memperjuangkan. Kita boleh tuduh orang yang tidak memperjuangkan. Ada kita macam mana? Kita tilik kita. Kita nak menegakkan hukum agama negara. Setara manakah perjuangan kita? Dah mereka senyap. Dah kita? Hak bunyinya macam mana? Dah kita bunyinya macam mana? Tak payah. Tak payah. Kita jangan berbentuk sindiran. Sebab apa? Ini kewajipan masing-masing. Dan kena berjemaah molek. Tapi dalam memperjuangkan ni, ada dia punya jalanan dia, hikmah dia ada. Kenapa? Kena ada kebijaksanaan. Ada ketika kita tekan satu-satu perkara, ada ketika kita tekan satu perkara. Dalam satu-satu ketika, contohlah dalam keluarga kita sendiri pun ada perkara yang dahulu kita tegah, tapi sampai masa kita kendorkan sikit. Sebab apa? Sebab situasi semasa dalam keluarga kita sudah berbeza. Tapi dahulu kita tegah sangat, tak bergerak. Tegah sangat tak bergerak. Jadi kita kendor sikit, kita fokus pula kepada keutamaan yang lain. Adakah berarti kita sudah tak sama macam dulu? Dulu kita dengan keluarga kita tegah. Kita tengok ketegasan kita tu berhasil ke tidak. Dan apakah suasana keluarga kita sekarang? Keluarga kita perlu kita fokuskan perkara apa? Ni kena faham molek. Jangan kita mudah-mudah nak sindir, nak apa semua, jangan. Sebab ini adalah kewajipan masing-masing. Kalau mereka tidak memperjuangkan, kitalah ke hadapan. Dah kita ni orang yang hebat. Lepas tu kata kita ngaji agama, kita molek betul diri, betul keluarga. Jangan kita mudah-mudah nak tilik orang, senyap dah, tak berjuang dah, apa semua. Jangan. Itu bukan sikap orang belajar. Itu bukan sikap orang belajar agama. Pada ni, kalau ada orang yang sudah slow dah, kita perangatkan dia, kita bagi semangat pada dia pula. Bukan kita sini mung dak pakai dah, mung dak juang agama dah. Tak jadi gitu. Sebab orang ni masing-masing ada kelemahan tersendiri. Yang pentingnya kita sama-sama memperjuangkan agama Allah berdasarkan kepada ilmu, bukan hanya semangat semata-mata. Bukan hanya semangat semata-mata. Kita nak juang agama, juang berlandaskan kepada ilmu. Jangan bunyi nak juang, belajar pun tidak, tu bukan. Tu balik kepada ilmu lah. Untuk menjadikan kita ni orang Islam yang beriman, yang ada ihsan, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selepas bicara sifat Allah, sifat Rasul, akan dirumus kembali pula, masuk di bawah dua kalimah syahadah dan sekalian sifat Nabi yang 9 perkara terkandung dalam kalimah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam.